Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah sains tingkatan 1 di bawah subtopik 7.3 pencemaran udara. Okey, mari kita lihat segala detail-detail mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran bahan pencemar. Okey, kehadiran bahan pencemar lah. Maksudnya bahan pencemar itu berada dalam udara. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan. Boleh kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Okey, apabila dibebaskan ke atmosfera, bahan pencemar sebab ini pencemaran ini berkaitan dengan pencemaran di udara ya. Bahan pencemaran udara berasal daripada pelbagai punca, banyak sebab lah. Okey. Punca bahan pencemar ditunjukkan dalam rajah 7.12. Okey, kita tengok 7.12 ni ada satu gambar rajah pencemaran udara daripada kilang. Kilang ialah dikeluarkan asap kan. Bila dikeluarkan asap, dia bebaskan asap ke udara. So kalau dalam kuantiti yang banyak dan tak cukup tinggi, jadi dia akan berlakulah pencemaran udara. Okey, yang seterusnya adalah ini adalah punca-punca dari mana datangnya punca pencemaran udara tu Okey, yang pertama sekali kita tengok dekat sini ada satu punca. Satu ni ini adalah exhaust dan juga kilang. Okay, exhaust dan juga kilang ni bahan pencemar dia asap, ada asap, ada jelaga, ada habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum. Ini adalah bahan pencemar yang dibebaskan oleh exhaust dan juga kilang. Yang nombor 2, pembakaran terbuka, rokok dan juga kebakaran hutan. Ni juga adalah punca kepada pencemaran udara. Dan banyak bahan pencemar yang dikeluarkan adalah habuk, jelaga, asap dengan zarah logam. Okey, yang ketiga, tapak pembinaan. Okey, tapak pembinaan, kilang asbestos dengan kuari batu kapur juga sebagai puncanya. Dia habuk dan debu banyaklah, habuk dan juga debu dia banyak keluarkan itulah. Yang keempat, so kita akan tengok sedikit-sedikit. 4, dari sini kita katakan keempat, aktiviti pertanian dan perladangan. Pertanian dan perladangan ni sebab dia gunakan racun dan juga baja, so ada pestiside, hubungan pestiside dengan baja kimia. Okey, boleh menyemar udara. Ini nombor 5, logi nuklear. Logi kuasa nuklear mengeluarkan bahan radioaktif. Okey, yang ke-6, alat bahawa dingin, aircon tu, peti sejuk, semburan aerosol tu, kilang elektronik, CFC, klorofluorokarbon. Ini adalah punca-puncanya datang daripada mana punca tu kesemuanya ada 6 punca dekat ini yang dia tulis lah 6 punca ini dan juga bahan pencemarnya apa. Itu adalah punca-punca bagaimana pencemaran udara boleh berlaku. Okay. Yang seterusnya, udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Pelbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengalah pencemaran udara daripada berlaku. Okey. Rajah 7.13 menerangkan pelbagai kesan buruk pencemaran udara dan langkah-langkah untuk mencegah dan mengawalnya. Okey, macam mana kita nak cegah dan juga kita kawal lah. Yang pertama sekali so kita tengok punca dan juga kesan buruk dia mula-mulalah kesan buruk kepada kesihatan manusia. Asap dan jelaga menyebabkan kesesakan nafas ni. Sesak nafas. Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan saluran pernafasan.
Karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal dan membawa maut. Ni bahaya ni. Macam dalam exhaust kan, kalau kita tidur dalam kereta tu dah bocor, berlaku kebocoran pada pipe exhaust tu, sangat bahaya tu. Kalau tidur dalam aircon Zarah asbestos menyebabkan kanser paru-paru. Zarah plumbum menyebabkan kerecatan pada kanak-kanak dan bayi Zarah plumbum. Bangunan dan infrastruktur. Pada bangunan dan infrastruktur apa jadi habuk dan jelaga mengotorkan bangunan. Hujan asid akan mengakis struktur konkrit dan juga batu kapur. Hujan asid tu. Hujan asid mempercepatkan pengaratan besi. Jadi besi dia lebih cepat berkarat lah. Kepada tumbuhan dan juga haiwan. Apa akan jadi kepada tumbuhan dan juga haiwan? Hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Hujan asid menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Akuatik ni dalam air lah. Atau ikan-ikan ke apa yang ada dalam air tu. Kehidupan-kehidupan ni semua akan menyebabkan air dia tak sesuai kerana boleh mati ikan. Asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis. Asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Okey. Asap dan jerebu ni bila dia menghalang cahaya matahari, jadi tumbuh-tumbuhan tu tak boleh nak membuat fotosintesis sebab fotosintesis ni dia memerlukan cahaya. Okey. Pada iklim di bumi, okey. Pembebasan asap kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka menyebabkan jerebu, betul. Pembakaran terbuka boleh besar sekali dia punya kesan dia. Karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey. Dia terperangkap dekat atmosfera Klorofluorokarbon yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Ini kepada iklim lah. Banyak benda-benda tu jadi hujan asid pula Okey, macam mana kita nak kawal sebenarnya Langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara. So melalui undang-undang kita tengok. Kalau kita guna undang-undang, denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Maksudnya sekarang dah ada larangan merokok di tempat-tempat awam lah, terutama di kedai makan Sekarang ni tak tahu lagi dia punya berkuat kuasa ataupun tidak. Denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka, membakar je sampah yang besar lah dalam kuantiti besar Denda kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Okey, ini biasa dilakukan oleh JPJ ni. Tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Okey. Jangan terlampau dekat dengan kawasan perumahan lah yang kilang-kilang ni. Jadi jarak ni ataupun kawasan perindustrian tu, buat kawasan perindustrian je lah. Melalui pendidikan, macam mana kita nak didik melalui pendidikan, jangan melakukan pencemaran udara. Pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara dan langkah-langkah pengawalannya. Program anti merokok, boleh juga. Galakan kepada berjalan kaki atau menunggang basikal. Tak ada naik kenderaan lah. Motor ataupun kereta. Kalau jalan kaki ataupun naik basikal. Galakkan menggunakan pengangkutan awam atau kongsi kereta. Kita tak nak banyak sangat kenderaan di jalan raya. Jadi kenderaan awam dan juga kongsi kereta ni adalah yang terbaik sekali melalui sains dan teknologi. Teknologi hybrid. Hybrid ni jarang guna minyak lah. Guna elektrik atau bateri. Jadi bila minyak petrol ni digunakan, jadi asap dah kurang. Teknologi BTS menggunakan hidroklorokarbon menggantikan klorofluorokarbon. Ni ada teknik baru ni kot. Pemasangan penapis cerobong asap di kilang. Ada tapisannya. Penggunaan penukar bermangkin pada kenderaan bermotor. Menggantikan kaedah penggunaan pestisida dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Tak ada guna racun dah. Kalau ni, kalau guna burung hantu ke, guna burung ke, tengok teknik apa yang sesuai untuk menghalang
serangga perosak lah. Okey. Okey, itu saja untuk sains babnya hari ini. Untuk tahap topik pencemaran udara, kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian dulu daripada saya. Sekian, terima kasih.